Terima kasih Datuk Yang di-Pertua kerana memberi peluang kepada saya untuk berbahas dalam bajet 2025. Saya akan menimbulkan beberapa isu untuk pertimbangan kerajaan. Isu pertamanya adalah berkenaan peruntukan pembangunan. Dalam bajet 2025, peruntukan pembangunan yang diperuntukkan kepada Sarawak ialah 5.9 bilion, iaitu 6.8% saja daripada jumlah ringgit Malaysia 86 bilion peruntukan pembangunan. Datuk Yang di-Pertua, saiz tanah Sarawak adalah 124,450 kilometer persegi, iaitu lebih kurang 36% daripada jumlah keseluruhan tanah Malaysia. Dengan keluasan tanah yang begitu besar, pastinya Sarawak memerlukan lebih banyak dana pembangunan untuk mengejar tahap pembangunan antara Sarawak dan Semenanjung Malaysia. Kalau mengikut jumlah penduduk pun, Sarawak mempunyai 2.9 juta penduduk pada tahun 2022. Iaitu lebih kurang 9% daripada jumlah keseluruhan 32 juta penduduk di negara kita. Jadi, dari segi keadilan untuk Sarawak, peratusan peruntukan pembangunan paling minimum untuk Sarawak sepatutnya ialah 9% daripada jumlah peruntukan pembangunan, iaitu 7.74 bilion untuk tahun depan dan bukannya 5.9 bilion. Oleh itu, saya mengesah kerajaan untuk membuat anggaran mengikut perkadaran itu dalam bajet pembangunan dalam tahun depan. Isu kedua yang saya ingin sebut adalah mulai 1 hari bulan Januari 2025, penggunaan e-invoice akan dilaksanakan untuk perniagaan dengan perolehan tahunan atau ambang pendapatan antara 25 juta hingga 100 juta dan mulai 1 hari bulan Julai 2025, e-invoice akan dilaksanakan untuk semua perniagaan yang mempunyai perolehan tahunan antara RM150,000 Malaysia hingga 25 juta ringgit Malaysia juta. Threshold 150,000 ini untuk perniagaan untuk mematuhi dasar e-invoice adalah terlalu rendah. Peniaga-peniaga kecil yang kekurangan infrastruktur IT dan sumber yang terhad akan menghadapi kesukaran. Mana-mana peniaga dan juga penjajah yang mempunyai purata hasil kasar RM420 Malaysia sehari akan melebihi threshold itu dan perlu menanggung kos tambahan untuk memasang infrastruktur IT bagi mematuhi dasar e-invoice ini. Kebanyakan penjajah tidak mempunyai sebarang peralatan IT untuk invoice. Dengan pelaksanaan dasar ini, ramai daripada mereka akan terpaksa menanggung perbelanjaan tambahan untuk mendapatkan peralatan dan perisian yang diperlukan. Oleh itu, permintaan daripada orang ramai, terutamanya penjajah dan peniaga kecil, supaya threshold ini dinaikkan kepada RM500,000 Malaysia. Isu ketiga, saya menyokong... Stampin, saya nak masuk sikit boleh pasal e-invoice. Di bawah sana, Stampin, selain daripada infrastruktur, yang banyak diceritakan di bawah sana adalah berkaitan dengan penerangan. Kita terima banyak aduan daripada peniaga-peniaga kecil dan sederhana khususnya di bawah sana bahawa tidak ada satu program penjelasan oleh kerajaan kepada peniaga-peniaga berkaitan dengan invoice. Kalau ada pun banyak yang kena bayar. Yang ni yang ramai komplain, ada yang nak kena bayar 500, ada yang nak kena bayar 600. Jadi kita mohon pada kerajaan banyakkan lagi majlis atau program penjelasan pada peniaga-peniaga kecil di bawah sana. Terima kasih, Stampin. Terima kasih. Bolehkah masukkan apa yang disebutkan dan dicadangkan kepada perbahasan saya. Isu ketiga, saya menyokong kenaikan gaji minimum kepada RM1,000
RM700 Malaysia yang akan dilaksanakan mulai 1 hari bulan Februari 2025 untuk semua majikan kecuali yang mempunyai pekerja kurang daripada 5 orang yang perlu mematuhi kadar gaji minimum ini bermula daripada 1 hari bulan Ogos 2025. Walaupun terdapat segelintir pihak yang bersuara menentang dasar ini, tetapi statistik DOSM menunjukkan dengan jelasnya bahawa pekerja kami adalah underpaid atau pembayaran gaji tidak setimpal dengan hasil usaha yang diberikan. KDNK nominal Malaysia bagi tahun 2023 berjumlah 1.8 trilion ringgit Malaysia. KDNK pendekatan pendapatan iaitu GDP Income Approach mempunyai dua komponen utama iaitu pampasan pekerja, compensation of employees, iaitu jumlah gaji semua pekerja di negara ini, dan gross operating surplus iaitu keuntungan semua majikan atas barangan dan perkhidmatan yang mereka hasilkan selepas mereka membayar pekerja mereka. Dalam laporan yang dikeluarkan oleh DOSM bagi tahun 2023, compensation of employees kami hanya merupakan sumbangan 33% daripada KDNK negara, manakala gross operating surplus menyumbang 65% daripada KDNK negara. Pada tahun 2023, jumlah penduduk negara kita lebih kurang 34 juta, di mana 70% iaitu 23.8 juta orang adalah dalam tenaga buruh yang menyumbang kepada KDNK kita, sama ada sebagai pekerja atau sebagai majikan. Daripada 23.8 juta tenaga buruh ini, 16 juta iaitu 2/3 67% adalah pekerja. Selebihnya 1/3 daripada itu adalah majikan. Namun 2/3 itu pekerja hanya mempunyai 33% share dalam KDNK kita, manakala 1/3-nya majikan itu mempunyai 65% share dalam KDNK kita. Dalam kebanyakan negara maju, share pampasan pekerja dalam KDNK mereka adalah melebihi 50%. Angka perangkaan ini dalam layman's term bermakna pekerja negara kita mendapat gaji yang terlalu rendah. Adalah mustahil untuk bergantung kepada kuasa pasaran untuk membetulkan ketidakseimbangan ini kerana ada perbezaannya bargaining power di antara majikan dan pekerja. Oleh itu adalah lebih baik dan wajar untuk kerajaan mengambil langkah untuk meningkatkan kadar gaji minima supaya pekerja mendapat bahagian yang lebih adil daripada pie ekonomi negara kita. Isu keempat, ramai yang terkejut dengan pengumuman Perdana Menteri bahawa majikan mesti mencarum kepada KWSP untuk pekerja asing. KWSP adalah untuk tujuan tabung persaraan seseorang. Pekerja asing ini tidak akan bersara di Malaysia. Dan dengan ini menggagalkan tujuan KWSP untuk pekerja asing ini. Lagi, ini akan bermakna tambahan 12% atau 13% kos kepada majikan. Anggaran Malaysia Employers Federation adalah ia akan merupakan kos tambahan lebih kurang 8 bilion ringgit Malaysia setahun untuk majikan di negara kita. Oleh itu adalah permintaan daripada pihak majikan supaya kerajaan membatalkan dasar tersebut. Saya juga berkongsi pandangan mereka bahawa kerajaan harus menjaga rakyat dan sektor perniagaan kita sendiri daripada memberi keistimewaan tambahan kepada pekerja asing. Oleh demikian, saya mengesah kerajaan untuk membatalkan dasar mengenai bayaran KWSP kepada majikan untuk pekerja asing. Isu kelima, walaupun saya mengakui bahawa mungkin terdapat keperluan bagi kerajaan untuk memperkenalkan subsidi petrol RON
95 bersasar. Saya rasa kerajaan harus melaksanakan dasar subsidi bersasar tersebut dengan berhati-hati. Sebagai ahli Parlimen Sarawak, saya merayu bahawa jikalau kerajaan meneruskan dasar subsidi bersasar untuk RON 95 ini, Sarawak dikecualikan daripada dasar ini, seperti dasar subsidi bersasar ke atas diesel. Sarawak merupakan negeri pengeluar minyak utama. Minyak dari Sarawak membantu menjana pendapatan yang besar untuk kerajaan persekutuan. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, ia juga membantu menjana pendapatan yang besar kepada kerajaan negeri melalui roti dan cukai jualan. Namun, rakyat Sarawak tidak dapat menikmati manfaat daripada sumber asli ini dan yang datang dari negeri sendiri. Harga yang lebih rendah untuk RON 95 adalah wajar untuk rakyat Sarawak di Sarawak. Oleh itu adalah rayuan saya bahawa sekurang-kurangnya rakyat Sarawak harus menikmati harga RON 95 yang lebih rendah di Sarawak. Isu keenam, iaitu berkenaan berkenaan dengan satu tender untuk kontrak perkhidmatan sokongan klinik di Sarawak. Kontrak tersebut merangkumi Facility Engineering Maintenance Service, Biomedical Engineering Maintenance Service dan Cleansing Services untuk 25 poliklinik di seluruh Sarawak untuk masa 40 bulan, bermula 1 hari bulan Januari 2025. Saya didapati ada unsur hengki-pengki dalam proses tender untuk kontrak tersebut. Walaupun syarikat yang terpilih dalam dokumen tendernya menawarkan harga 62 juta, tetapi pengiraan semula oleh jawatan kuasa tender itu mendapati bahawa mengikut harga terperinci yang disebutkannya, harga sebenar dalam tender yang dibentang oleh syarikat itu adalah lebih daripada 100 juta ringgit Malaysia, iaitu 67% lebih daripada harga tawaran syarikat tersebut. Pada masa ini surat setuju terima iaitu SST belum dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan, dan syarikat lain yang ada juga ambil bahagian dalam tender tersebut telah kemukakan surat bantahan. Oleh itu, saya seru kepada kerajaan untuk semak semula tender itu supaya kita tidak terpedaya dan wang rakyat tidak dibazirkan. Sekian, terima kasih, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Serampin. Berikut saya